أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sama-sama baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta Rabbi La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baik tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah malam ni kita akan sambung lagi hadis doa yang ke-21 susunan dalam Al-Quran yang kita ekstrak, kita keluarkan doa-doa yang Allah susun dalam Al-Quran. Ada lebih kurang 60 doa yang dalam Quran. Dan bila kita bincangkan tentang doa-doa ni, rupa-rupanya dia ada kisah yang sangat menarik di sebaliknya. Bukan sekadar doa yang diajar oleh Allah. Doa-doa ni tuan-tuan yang boleh kita baca, yang kita boleh panjatkan. Yang paling afdal doa ialah doa yang Allah ajar kita dalam Quran. Itu doa paling afdal. Yang kedua paling afdal ialah doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Yang ketiga ialah doa yang diajar oleh alim ulama, disusun oleh alim ulama. Yang keempat ialah doa yang kita panjatkan sendiri, yang dengan tuan-tuan nak cari, tuan-tuan baru apply loan kereta, macam mana doa, cari doa macam mana dalam Quran. Kuku ada lah doa, ya Allah bagi lulus loan kereta aku yang dalam Quran. Jadi kita doa tuan-tuan ikut kemampuan dan kehendak kita. Yang paling penting kita kena berdoa di sisi Allah. Sebab orang yang tak berdoa kepada Allah ni ialah orang yang miskin. Pasal apa ulama kata orang yang tak berdoa ni orang miskin? Sebab dia berasa dia kaya walhal dia tak ada apa. Kita ni sentiasa bergantung sungguh-sungguh dengan Allah dalam setiap benda dalam kehidupan kita. Cuma kadang-kadang bila kita berdoa, kita berasa macam doa kita tak makbul. Tu yang selalu kita rasa. Kita angkat tangan doa, kita selalu berasa pasal apa Allah tak makbul lagi, pasal apa Allah tak makbul lagi, pasal apa Allah tak makbul lagi. Walhal dalam kehidupan kita banyak doa kita yang Allah makbul. Doa yang Allah makbul itu jauh lebih banyak daripada doa yang Allah belum makbulkan. Allah sebut dalam Quran, ud'uni astajib lakum. Dan semua apa doa, ada semua apa perkataan. Doalah, mohonlah doa kepadaku, kata Allah, dan aku akan perkenankan untuk kamu. Ini janji Allah, sebab Allah tak pernah mungkir janji dia. Bila Allah janji kata dia akan makbulkan, mesti dia akan makbulkan, sebab Allah tak akan mungkir janji dia. Tapi pasal apa kita berasa macam doa kita jarang Allah makbul? Doa kita pasti Allah makbul. Cuma dia salah satu daripada 4 keadaan ni. Yang pertama, doa itu immediate Allah bagi, Allah makbul bila doa tu baik untuk kita. Faham tak? Kita doa terus Allah bagi. Salih Ahmad. Yang ni kalau kita nampak, kita berasa dia makbul. Tetapi selalu kita tak pernah berasa kata dia dimakbulkan oleh Allah. Dan inilah doa yang paling banyak sekali yang Allah makbulkan. Doa yang immediate Allah bagi. Setuju tak tuan-tuan? Tuan-tuan setuju tak? Saya nak bagi tu contoh. Tadi tuan-tuan naik kereta nak mai ke sini, tuan-tuan baca doa tak? Baca doa tak? Tuan-tuan sampai selamat kan? Maksud dia makbul tak? Makbul tu. Hari ni berapa kali kita naik kenderaan ni, kita doa subhanallazi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita doa minta Allah bagi selamatkan perjalanan kita. Tuan-tuan, setiap hari Allah makbul. Kita sampai elok. Tapi berasa tak Allah makbul? Berasa tak? Tak berasa. Dia nak Ustaz Syahmat, Rabbana Allahumma barik lana fi ma razaqtana, nak makan tu doa.
Faham tak? Allah bagi keberkatan, Allah bagi kebaikan dalam makanan kita tu. Makbul tak? Makbul. Makan dengan elok, solat Muhammad. Banyak doa kita yang kita minta yang immediate Allah makbul, tapi kita tak berasa Allah makbul. Pasal apa? Pasal kita berasa macam semua tu dengan inisiatif dan usaha kita baru kita dapat. Kalau tadi aku buat kereta tadi, kalau aku tak buat kereta elok-elok, kalau aku buat laju-laju mungkin kemalangan apa semua, aku buat kereta elok, aku guna signal elok, aku pakai seatbelt tu yang aku selamat sampai. Dia terlupa tadi perjalanan sebenarnya semua dalam perlindungan Allah, mungkin disebabkan makbulnya doa waktu dia nak start kereta, dia nak pergi kerja, dia nak pergi sana sini. Faham tak tuan-tuan? Itu yang pertama. Yang kedua, benda yang kita minta itu tak baik untuk kita, maka Allah gantikan dengan yang lebih baik. Makbul tak? Makbul lah tu, cuma kita tak berasa dia makbul. Kita minta A dapat B. Tu ni, ya Allah, tak ada orang lain, Allah yang tu lah pilihan hati saya paling putih. Nak abang putih tu dengan syaddah atas hatta tu, putih. Tu faham tak? Hidung macam tu punya terpacak apa semua, tak ada lain dah, nampak dia tu lah yang paling cantik sekali. Ya Allah, bagilah dia tu, bagilah tu. Alih-alih yang main Minang kita tu dua kulit yang gelap. Faham tak? Kontra, hidung mancung jadi penyet. Betul. Pasal apa tak makbul minta dia ni? Pasal apa tak makbul? Tak, dia tu tak baik untuk kamu. Yang baik ini kawan ni. Okay, kulit gelap tu lah main kuliah malam ni. Kalau tidak tidak ada masak malam ni. Setiap malam je masak malam je. Mana Ahmad? Jadi kadang-kadang kita minta sesuatu, subhanallah, Allah tahu yang kamu minta itu tak baik untuk kamu, maka Allah gantikan dengan yang lebih baik. Itu doa. Tapi biasanya ni kita tak berasa dia makbul, sebab kita minta yang lain, Allah bagi yang lain. Tapi makbul tak? Makbul lah tu, sebab Allah tahu apa yang baik untuk kita. Yang ketiga, kita minta pada Allah, benda yang kita minta itu tak baik untuk kita waktu tu, tapi baik pada satu masa yang akan datang, maka Allah akan bagi satu masa yang akan datang. Faham tak ni? Pernah satu hari tuan-tuan kita duduk, tiba-tiba memang kita dapat rezeki. Tak macam mana tu Allah bagi, orang bagi dapat satu projek, duit masuk ke kita. Saya sembah, kita tak, ya Allah rezeki tiba-tiba Allah bagi ni, masya-Allah. Mungkin yang ni kita minta 20 tahun yang lepas tu. Faham ni? Tapi kalau kita dapat pada 20 tahun lepas, kita tak jadi macam mana kita sekarang duduk kat masjid. Faham tak ni? Mungkin dapat waktu tu kita akan jadi lara, kita akan beli kereta bukan-bukan, kita akan buat macam tu, buat macam ni, pergi disco apa semua. Dah Allah tak bagi waktu tu, Allah bagi ni sekarang ni. Waktu dulu meniaga, tuan-tuan jual burger. Faham ni Ustaz Ahmad? Naik motor EX5. Takat tu je Allah bagi. Minta kawan-kawan kita Umaylah ni bagi masuk projek ni lah apa semua, masuk ni bisnes kali dengan aku, dia berjaya, kita tak berjaya waktu tu. Minta, ya Allah bagilah berjaya ni, bagi berjaya, aku nak jadi macam dia. Kalau aku jadi macam dia, sekali aku nak bagi zakat lah, sekali aku nak bagi sedekah lah, konon waktu tu kan. Tapi Allah tak bagi waktu tu. Pasal apa? Kalau bagi waktu tu, silap-silap kita rosak. Pasal apa? Waktu kita masih duduk dalam kejahilan, kita jauh pada Allah, hati kita, iman kita masih lemah. Sekarang ni dah jadi orang masjid dah, dapat pun tak apa dah, insya-Allah boleh bagi sedekah, boleh bagi zakat, keluarga pun dah elok, dah stabil sebagainya, maka Allah bagi sekarang ni. Mungkin yang Allah bagi kat kita ni doa yang kita minta dulu 30-20 tahun yang lepas. Tapi berasa makbul tak? Dah lah, dah lupa dah doa kita minta dulu ni. Yang kita tahu aku minta dulu tak dapat-dapat. Kawan kita lah, masuk dah bisnes tu, masuk dah MLM tu, masuk dah MLM tau, mesyuarat larut malam. Masuk tapi tak tahu, duk minta tak dapat, minta tak dapat. Ni dah dapat ni lah ni, berasa tak ni yang kita minta dulu ni? Tak dah, lupa dah. Selalu kita tak pernah, kita selalu buruk sangka dengan Allah, Allah tak makbul doa kita. Walhal banyak doa kita yang Allah makbulkan. Yang keempat, tuan-tuan sekalian, bila kita berdoa kepada Allah, Allah tak bagi waktu di dunia, sebab doa yang kita minta tu tak baik dulu, kini, selamanya. Sekarang pun tak baik, akan datang pun tak baik. Habis Allah bagi waktu mana? Allah gantikan dengan kebaikan di akhirat yang lebih hebat. Waktu dalam satu hadis qudsi, seorang lelaki dia berbincang dengan Allah di yaumul qiyamah, duk dialog dengan Allah. Dia kata, ya Allah, Allah kata kat dia, wahai fulan, ingat dah dulu kamu minta kata wa kata, kamu minta itu, minta ini, aku makbulkan waktu di dunia. Lu ingat dah? Ingat ya Allah, ingat. Dan kamu ingat dah juga aku minta, kamu minta itu dan ini, kata wa kata, tapi aku tak makbulkan, tapi aku gantikan dengan kebaikan di dalam syurga. Betul ya Allah, betul ya Allah. Dan waktu tu dia kata pada dirinya, alangkah baiknya semua yang aku minta dulu di dunia Allah tangguh, kerana Allah bagi kebaikan di akhirat. Sebab itu jauh lebih hebat lagi daripada kebaikan di dunia yang dia dapat.
Faham tak ni? Jadi subhanallah, doa-doa kita Allah makbul tak? Makbul. Allah bagi banyak doa kita yang Allah bagi, cuma kita tak berasa. Sebab tu dalam hidup kita jangan lepas hubungan kita dengan Allah. Minta apa saja, minta. Hatta apa kata Nabi SAW, hatta tali kasut terputus pun minta ke Allah. Tali kasut putus, minta ke Allah. Sampai macam tu Ustaz. Sampai macam tu Nabi ajak kat kita bergantung dengan Allah. Apa saja minta ke Allah. Semua nak minta. Minta itu menunjukkan yang kita ni bersifat hamba, dan kita bergantung dengan Allah. Orang yang tak minta ke Allah ni, dia berasa macam dia hebat, dia berasa macam dia kaya, dia berasa macam dia punya semua, walhal dia tak ada apa. Dia kan ada apa? Rumah tu hutang. Tuan-tuan duduk kat sini, rumah orang. Tak tahu tuan-tuan beli rumah ni. Subhanallah, rumah kita beli 200,000, 300,000, 400,000, hutang. Kereta hutang, TV di rumah hutang, sofa hutang, mesin basuh hutang. Nak ni kok memet. Subhanallah, subhanallah. Pasal bunga tu sebab tak boleh hutang ya. Kadang-kadang tu hutang tadi. Itu pun action, tak mau minta dengan Allah. Tahu tak Ustaz? Kata ulama, kamu minta dengan manusia, kamu boleh dapat salah satu daripada dua. Yang pertama dia boleh bagi, yang kedua dia tak bagi. Kamu minta pada manusia, kamu akan dapat salah satu daripada dua. Sama ada dia bagi ataupun dia tak bagi. Kalau dia bagi, dia akan menghina-hinakan kamu. Setuju tak? Tu minta kat aku dulu ni, tu yang jadi macam tu aku bagi dulu ni. Dia hina-hinakan kita. Sebab tu sifat manusia. Kalau dia tak boleh bagi pun, dia akan merendah-rendahkan kamu. Tak ada kerja tu meminta kat aku, susah sangat tu baru nak cari aku. Padahal dia bukan boleh bagi pun. Itu tak ada kebaikan pun kita minta kat manusia. Minta kat Allah. Kata Nabi SAW kepada Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata sallallahu alaihi wasallam, fa in sa'alta fas'alillah, kamu nak minta ke Allah. Fa iza sta'anta fasta'in billah, kamu nak minta tolong pada Allah. Yang tu dia punya yang pertama dan utama sekali untuk menyelesaikan segala masalah dalam kehidupan kita. Tuan-tuan nak start satu benda, minta ke Allah dulu. Tuan-tuan dapat satu benda, minta ke Allah supaya selamat dengan benda yang kita dapat tu. Tuan-tuan bila selesai satu benda, tuan-tuan puji Allah atas nikmat yang Allah bagi kita. Jangan lepas sikit pun hubungan kita dengan Allah. Sampai ke tahap kat Nabi SAW, Nabi SAW sebut satu hadis qudsi, Allah kata apa? Kalau berimpun semua umat yang dulu yang akan datang di kalangan jin dan manusia, semuanya berimpun dan minta, semua minta satu benda daripada aku, dan aku makbulkan ke semuanya, sedikit pun tidak akan mengurangkan perbendaharaanku, bahkan sepertinya satu jarum dicelupkan dalam lautan yang luas. Tuan-tuan, habis itu takut apa? Minta pada Allah. Sikit pun tak rendahkan martabat kita. Bahkan orang yang paling banyak minta pada Allah, dialah yang tinggi martabat di sisi Allah. Dengan manusia, lagi banyak minta daripada manusia, maka kitalah jadi orang yang paling hina di sisi dia. Tidak ni? Hari ni main minta lagi, esok main minta lagi, esok main minta lagi. Tak berai. Faham tak ni? Lalah dia buah apa? Dia buah gam bawah tu. Faham tak? Macam cerita Alibaba. Faham tak? Jadi tuan-tuan sekalian, Allah SWT, tapi minta dekat Allah, lagi minta lagi diangkat darjat, lagi minta lagi diangkat darjat, lagi minta lagi diangkat darjat. Maka apa tuan-tuan alasan kita tak minta pada Allah? Doa bagi faham apa yang nak kita minta. Tuan-tuan sekalian, maka Allah susun doa-doa dalam Quran sebagai panduan untuk kita minta. Tuan-tuan nak minta apa? Ada doa-doa yang Allah susun dalam Quran. Ada doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW. Nah, ada doa-doa yang diajar oleh alim ulama. Ada doa yang sallallahu alaihi wasallam kita sendiri susun. Asalkan kamu minta kepada Allah, maka Allah akan bagi, dan Allah akan angkat darjat-darjat kamu disebabkan doa-doa yang kamu minta. Baik tuan-tuan, salah satu doa dalam Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 23. Doa ni penting. Doa ni sangat penting dan rajin kita baca doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Macam duk bisa dengar Ustaz, mana tu? Duk baca tiap hari lepas sembahyang. Rabbana
zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surah Al-A'raf ayat 23. Duduk kat situ rupanya doa tu. Wahai Tuhan kami, kami telah menginaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Selesai ya. Doa. Doa ni kisah dan tafsirannya. Dia kata, wahai Tuhan kami, kami telah menginaya diri kami sendiri. Inaya macam mana ni? Macam mana dia panggil menzalimi diri kita sendiri ni? Dia kira macam mana? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan orang duk berjalan seorang-seorang, tiba-tiba tuan-tuan tangkap dia, pergi lempak dia dekat dalam sungai kan parit. Faham ni? Dan ni orang suka terjun jambatan. Baru ni dia buat live Facebook tu, dia terjun jambatan Pulau Pinang. Tak ada kerja kawan tu. Dia buat live Facebook, dia pitak phone dia tu dekat kereta, dia sandak kat kereta dia lari-lari, dia lintah jambatan Pulau Pinang tu, dia berdiri kat atas tembok tu, dia tengok, oh tak ngam kamera tu, dia lari bagi ngam balik apa semua. Ni siap bye-bye aku tu, terjun, takdirnya bot nelayan dah tepi tu, terus angkat dia, bot tu ni atas balik. Terus cancel lah Facebook tadi. Astagfirullah, tak ada kerja. Tuan-tuan sekalian seiman, tu bunuh diri dia panggil, cubaan nak bunuh diri. Tuan-tuan sekalian seiman, hari ni pula terjun kat Yahya Petra punya jambatan, terjun ni seorang. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kalau tuan-tuan saja-saja ada orang duk jalan tepi jalan, tuan-tuan pergi tangkap dia, tuan-tuan pergi baling dalam sungai, dalam parit, ataupun tuan-tuan baling dalam api, kita panggil kita buat zalim kat orang. Faham tak ni? Ambil pisau tiba-tiba tikam orang, tiba-tiba buat macam tu kat orang, buat khianat kat orang, dia panggil apa? Hang duk buat zalim kat orang pasal apa? Buat zalim kat orang, salih alaihi Muhammad. Habis macam mana dikira sebagai buat zalim kat diri sendiri? Ambil diri sendiri, pergi lempak dalam api. Angkat diri sendiri, pergi terjun dalam api. Dia panggil apa? Zalim diri sendiri. Dan api itu bukan api dunia, tapi api neraka. Macam mana dia angkat diri dia pergi lempak dalam api neraka? Bila dia buat dosa dan maksiat. Allah kata jangan buat macam ni nanti kena azab, jangan buat macam ni saya kena api, jangan buat macam ni nanti dibakar dalam neraka. Tak nak buat juga. Maksud dia macam seolah-olah pergi angkat diri sendiri, lempak dalam api. Tu dia panggil orang yang menzalimi diri dia sendiri. Tu setiap kali kita nak buat maksiat, ingat jangan duk buat zalim atas penuh nikmat yang Allah bagi kat kita. Syukuri nikmat yang Allah bagi kat kita. Tangan ni Allah bagi kita ni, syukur nikmat dia. Macam mana cara syukur nikmat dia? Buat kebaikan, jangan buat maksiat dengan tangan yang Allah bagi kat kita. Mata, macam mana syukur nak syukuri mata nikmat Allah bagi kita ni, nikmat mata ni? Tengok kepada benda kebaikan, buat benda-benda kebaikan, jangan guna dia untuk benda kemaksiatan. Tu cara dia. Bila kita buat guna benda untuk ke arah kemaksiatan, maka waktu itu kita telah menzalimi nikmat yang Allah bagi kat kita, kita telah menzalimi diri kita sendiri. Maka Nabi Adam AS baca apa? Rabbana zalamna anfusana, ya Allah ya Tuhan kami, sungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan seandainya engkau tidak mengampunkan kami wahai Tuhan kami, kalaulah engkau tak ampun dosa kami ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Wa tarhamna, dan memberikan rahmat kepada kami. Tuan-tuan ingat tu satu perkataan dia panggil rahmat. Rahmat ni apa? Belah kasihan, belah kasih. Saya ni tuan-tuan, saya ingat buku saya yang akan keluar lepas ni tuan-tuan dah hantar dah untuk printing lah, dah dalam printing dah. Tajuk dia amalan mengundang rahmat. Apa amalan-amalan yang nak undang rahmat Allah, apa tu rahmat apa sebagainya, dah hantar dah. PTS insya-Allah akan publish. InsyaAllah tak ada halangan dalam bulan depan insyaAllah tuan-tuan. Yang ni jadi buku ni yang akan jadi next pula lah insyaAllah, mudah-mudahan. Tuan-tuan sekalian, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad. Apa saja benda yang tuan-tuan minta dalam hidup, minta dengan rahmat, minta dengan kasih sayang. Tuan-tuan minta rezeki, ya Allah bagi rezeki aku dengan rahmat-Mu. Tuan-tuan perasan tak setiap kali kita doa bi rahmatika, Rabbana la tuzigh qulubana, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana wa li jami'i bi rahmatika. Bi rahmatika. Kita sebut bi rahmatika ya, bi rahmatika ya, bukan bi rahmatika ya, otika ya. Bukan bi rahmatika
ya arhamar rahimin. Dengan rahmat-Mu ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pasal apa semua benda kita nak minta dengan rahmat? Sebab Allah boleh bagi. Kadang-kadang Allah bagi ni dalam bentuk istidraj, Allah bagi juga. Tapi ada yang Allah bagi dengan kasih sayang. Bagi rezeki, ambil rezeki, nak ambil. Tapi bagi dengan marah, ambil. Nanti Allah soai banyak. Tapi ada Allah bagi dengan kasih sayang. Tak cukup, tambah lagi. Tak cukup, tambah lagi. Dia panggil dengan rahmat. Sama juga bila kita minta pengampunan, minta ampun dengan rahmat-Mu ya Allah. Bukan setakat nak minta Allah ampun dengan rahmat, kasih sayang Allah. Faham tak ni Ustaz Zaman? Itu yang diajar oleh Nabi Adam AS. Kalaulah engkau tak ampun dosa kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya pastilah kami akan termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi. Siapa yang panjat doa ni? Kisah dan tafsirannya. Doa ini adalah doa Nabi Adam alaihissalam. Tahulah tu kisah dia. Setelah baginda memakan buah yang dilarang oleh Allah memakannya dalam syurga, hasil daripada tipu daya syaitan. Syaitan dia bukan boleh ambil buah tu pergi bagi makan dekat Nabi Adam alaihissalam. Syaitan tak boleh pegang tangan dia untuk ambil buah tu bagi. Tugas syaitan ialah membisik. Bisik. Faham tak ni? Kalau tuan-tuan buat maksiat, syaitan duk bisik, siapa nanti kena azab ke akhirat? Cuba Pak Mai. Tuan-tuan pergi berzina dengan orang, tuan-tuan kata apa? Syaitan duk bisik saya ni, dia yang duk suruh saya ni, plan rancang. Tuan-tuan, dia ada dua bisikan dalam kita ni. Dalam hidup kita ni ada dua jenis bisikan. Najwa ni bisikan. Yang pertama dia panggil bisikan nafsu, bisikan syahwat. Yang kedua dia panggil bisikan syaitan. Bisikan nafsu syahwat ni tuan-tuan, sifat dia apa ni? Sifat dia merengek macam budak-budak kecil. Nak guling-guling tu. Itulah tuan-tuan sifatnya nafsu syahwat. Bisikan nafsu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan lalu geng lelaki-lelaki lalu kok kedai sport rim kereta, boleh jumpa ni bisikan ni. Berasa merengek, lau apa semua duk selup poket tu, berasa macam macam tu, duk plan lah. Faham ni? Kalau muslimat dia lalu kok beg-beg tangan, faham ni? Kedai tudung apa semua, baju-baju itu lah, merengek, sekali lalu tu bisikan, dia panggil bisikan saliat-saliat nafsu. Ada satu lagi tuan-tuan, dia panggil bisikan syaitan. Bisikan syaitan sifat dia apa ni? Plan, rancang. Dia rancang kat kita. Buat-buatlah silap call, buat-buat silap miss call, buat-buat silap texting, hantar kat perempuan, budak perempuan. Mana yang lelaki-lelaki budak perempuan ni? Buat-buatlah macam tu, buat-buatlah terkod. Dia macam tu keadaan dia, Sallallahu Alaihi Muhammad. Dia tuan-tuan sekalian, dia merancang dekat kita, dia plan dekat kita. Antara bisikannya, tak apalah tadi buat azan tu, sagi syak, sagi kat situ, qomat, sagi. Tuan-tuan biasa tu dengar tak bisikan tu? Biasa dengar tak? Bisikan yang buat kita menangguh-nangguh ibadat, bisikan yang buat kita, faham tak ni? Itu bisikan syaitan nama dia. Jadi tuan-tuan sekalian, saya syamat tu. Jadi bisik je, tugas dia bisik. Tapi siapa yang buat? Kita buat. Sebab tu kita diazab. Nak cerita teruknya kita tuan-tuan, syaitan tak payah pegang tangan kita untuk buat maksiat. Syaitan bisik je. Dengan bisik pun kita kalah dah. Nak cerita kita ni, lemahnya kita ni, tak payah syaitan tolong pegang tangan kita untuk pergi buat. Syaitan bisik je, buatlah. Dan anak Adam buat macam mana? Lalu subhanallah tuan-tuan, itu yang berlaku kepada Nabi Adam alaihissalam, dibisik oleh bisik syaitan. Kisahnya difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, salli ala sayyidina Muhammad, iaitulah salli ala sayyidina Muhammad dalam surah Al-A'raf ayat 19 sampai 27, kisah dia. Nah, salli ala sayyidina Muhammad, itu kisah dia, tuan-tuan boleh rujuk sendiri nanti. Lalu subhanallah, ada kisah, kita nak petik, nak ambil sikit kisah yang berlaku pada Nabi Adam alaihissalam. Ni dalam buku saya nanti ada cerita ni. Saya ambil doa, saya ambil tafsiran, saya ambil kisah. Ambil doa, ambil tafsiran, ambil kisah. Kisah ni biasa saya petik dalam kisah kitab-kitab salli ala sayyidina Muhammad, para nabi dalam Al-Quran. Tafsiran saya rujuk kepada kitab salli ala sayyidina Muhammad, Imam Ibnu Kathir. Ni semua saya dah compile kat situ, siap dah insya-Allah. Ni promo. Nanti keluar paling tidak tuan-tuan ni orang pertama yang beli ikut noh.
Macam tak apa mau je. Tak patut sungguh. Buat penat saya kempen ni. Baik, insya-Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahawa pohon salih ala Sayyidina Muhammad yang Sa'id bin Abu Urabah meriwayatkan daripada Qatadah dari Al-Hasan daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa Adam ialah seorang lelaki yang sangat tinggi. Seakan-akan tingginya itu seperti pohon kurma yang tertinggi dan rambutnya lebat. Itu Nabi Adam AS, tinggi. Dan riwayat cerita tinggi dia 70 hasta ni, satu hasta ni. Tinggi tu. Berapa meter? 30 meter. Betul. Tuan-tuan silap saya mat. Saya duk fikir-fikir patut dinosaur zaman tu besar-besar. Wallahu a'lam tuan-tuan silap. Baik, sallallahu Nabi Adam AS tinggi. Dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda melakukan kesalahan tersebut ini, makan buah khuldi tersebut, pada saat itulah auratnya kelihatan, yakni dia menjadi telanjang. Padahal sebelum itu Nabi Adam belum pernah melihat auratnya sendiri. Dia tak pernah tengok macam mana aurat dia sendiri. Tok nenek kita duk cerita dulu. Ya. Kamu nak tengok tak apa pakaian menutup Nabi Adam dulu waktu dia duduk dalam syurga? Tengok tak? Tengok kuku dia kata. Inilah pakaian membalut Nabi Adam AS. Wallahu a'lam. Tapi ada satu hadis yang related dengan tu, kita tengok sekali. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka baginda pun lari ke dalam kebun syurga dan salah satu pohon syurga bergantung pada kepalanya. Maka Adam berkata kepada pohon tersebut, lepaskan saya. Tapi pohon itu berkata, sesungguhnya saya tidak akan melepaskan kamu. Kemudian Tuhan menyerunya, hai Adam, apakah engkau akan lari daripadaku? Adam menjawab, wahai Tuhanku, sungguhnya aku merasa malu kepada kamu. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahawa pohon yang Allah melarang Nabi Adam dan isterinya memakannya ialah pohon khuldi. Setelah keduanya memakan buah pohon itu, maka dengan serta-merta kelihatanlah aurat keduanya. Tersebutlah bahawa yang digunakan oleh keduanya untuk menutup aurat pada ketika itu ialah kukunya masing-masing. Inilah yang related tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu keduanya segera memetik dedaunan syurga, iaitu daun pohon tin menurut riwayat Ibnu Abbas, dan menyulamkan antara satu sama lainnya untuk dijadikan penutup aurat keduanya. Kemudian Adam AS berlari di dalam kebun syurga dan bergantunglah kepada kepalanya salah satu jenis pohon syurga. Dan maka Allah memanggilnya, hai Adam, apakah engkau lari dariku? Adam menjawab, tidak, tetapi saya malu kepada engkau, wahai Tuhanku. Allah berfirman, bukankah segala sesuatu yang aku anugerahkan dan aku perbolehkan untukmu dari buah-buahan syurga tidak cukup sehingga engkau berani memakan apa yang aku haramkan? Allah tanya, tak cukup ke? Ni aku bagi banyak dalam syurga ni, tak cukup ke sampai makan mana yang haram ni? Lalu Adam menjawab, tidak, wahai Tuhanku, demi keagunganmu saya tidak menduga bahawa ada seseorang yang berani bersumpah dengan menyebut nama engkau secara dusta. Rupanya terpedaya dengan bisikan syaitan yang bersumpah dengan nama Allah. Dia heran, dia kata rupanya ada makhluk engkau ya Allah, dia berani guna nama engkau untuk bersumpah dulu ni. Faham ni Azim? Syaitan pelik dia. Dia terpedaya pasal apa? Pasal hebat makhluk ni, sumpah dengan nama Allah. Kita pun banyak janji dengan nama Allah. Kalau janji dengan nama Allah, confirm tak pi. Tahu apa dia? InsyaAllah. Faham tak ni? Jemput makan nuri rumah saya dah, InsyaAllah. InsyaAllah tu nampak gaya tak pi lah tu. Kalau kita aku pi, tu nampak kemas tu. Walhal dia yang tadi dia janji dengan nama Allah tu, InsyaAllah tu. Jangan main-main. Tengok ni, kita terbalik pula. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ibnu Abbas mengatakan bahawa hal tersebut adalah apa yang disebutkan dalam firman Allah, dan syaitan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Surah Al-A'raf ayat 21. Allah berfirman, demi keagunganku aku benar-benar akan menurunkan kamu ke bumi, kemudian kamu tidak dapat memperolehi penghidupan kecuali dengan cara demikian. Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahawa Adam lalu diturunkan daripada syurga. Padahal sebelum itu keduanya memakan buah-buahan syurga dengan berlimpah ruah tanpa susah payah. Kemudian baginda diturunkan ke tempat yang di dunia yang makanan dan minumannya tidak berlimpah tapi harus dengan susah payah. Tadi duduk dekat dalam syurga, Allah, makanan saya saja mai sendiri, tak payah susah payah, cukup saja, bahkan berlebih-lebih dengan nikmat.
Tapi disebabkan kesalahan tersebut, Nabi Adam AS asbab kelakuan tersebut. Walhal memang Allah telah janjikan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi, maka asbab tu Allah nak letakkan Nabi Adam AS ke muka bumi. Lalu subhanallah tuan-tuan muslimat, Nabi Adam AS pun diturunkan ke bumi, dan waktu tu mulalah dia terpaksa bersusah payah untuk mencari makan. Lalu subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kemudian maka mulailah Nabi Adam belajar membuat alat besi dan diperintahkan untuk membajak. Lalu Nabi Adam membajak dan menanam tanaman serta mengairinya. Ini hadis Nabi SAW tuan-tuan, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka ini menolak tuan-tuan sekalian disebut sebagai apa? Teori apa tu? Yang manusia ni mai daripada beruk. Teori apa? Darwin kan? Walau Nabi Adam ni orang pertama makhluk Allah, manusia pertama yang turun ke muka bumi, dan dia dah reti dah. Allah dah ajak dah, dia dah buat tukang-tukang benda-benda besi dah buat dah, pi bajak tanah. Allah ajak dia macam mana cara. Tuan-tuan sekalian muslimat, itu dalil yang menolak, dan kita berpegang dengan kekuatan hadis Nabi SAW berbanding dengan teori menggunakan akal manusia. Ketika telah tiba masa menuai, maka baginda menuainya dan memilih biji-bijian dan menggilingnya menjadi tepung, lalu menjadi adunan roti darinya. Setelah itu barulah baginda memakannya. Tetapi Adam tidak melakukan itu kecuali setelah Allah mengizinkannya. Takut dah. Lepas dia buat apa semua, lagi Allah tak izin makan, lagi tu tak makan. Pasal apa? Takut dah, takut silap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, banyak lagi hadis-hadis yang lain salli ala sayyidina Muhammad. Dari Qatadah yang menceritakan bahawa Adam berkata, wahai Tuhanku, bagaimanakah jika saya bertaubat dan memohon ampun kepada kamu? Allah berfirman, kalau demikian niscaya aku akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Tetapi iblis tidak meminta taubat, hanya meminta masa tangguh. Maka kedua-dua diberi hak oleh Allah atas apa yang diminta oleh masing-masing. Nabi Adam minta taubat, minta ampun, Allah bagikan keampunan. Iblis minta tangguh, maka Allah beri tangguh dekat dia. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Dia buat apa? Dia akan menyesatkan seluruh anak Adam tu, janji dia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Dan bila dia berjanji dia nak menyesatkan Nabi Adam, dia tak mungkir janji dia. Tiap-tiap hari dia berusaha untuk menyesatkan Nabi Adam, menyesatkan Bani Adam, anak-anak Adam. Faham ni? Iblis pun tak mungkir janji, tuan-tuan. Orang mungkir janji teruk pada iblis. Cerita betul lah. Faham tak? Tuan sekalian sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, ada satu riwayat daripada Imam At-Tabarani sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi, cerita macam mana Nabi Adam alaihi salam sallallahu alaihi wasallam Muhammad bertawassul dengan nama Nabi SAW waktu dia minta ampun kepada Allah. Ini satu hadis tuan-tuan yang tercatat dalam Mustadrak Al-Hakim sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Satu hari tuan-tuan, Imam Malik sallallahu alaihi wasallam Muhammad memberi anjuran kepada Khalifah Al-Mansur yang pada ketika itu Khalifah berada di Masjid Nabawi. Ni kisah dia. Tuan-tuan dengar ni elok. Berapa minit kita berhenti? Pukul 8.45 kita berhenti, insya-Allah. Lepas tu kita sembahyang Isyak lagi, Habib Ali nak main pula. Sallallahu alaihi wasallam. Waktu Khalifah Al-Mansur duduk di Masjid Nabawi, dia tanya kepada Imam Malik. Imam Malik ni dia panggil Imam Haramain, dua tanah haram. Dia kata, saya sebaiknya menghadap kiblat ke atau nak menghadap Nabi SAW waktu doa ni? Tahu agak Imam Malik jawab apa? Nak menghadap kiblat ke? Kan kiblat kat belakang. Imam makam Nabi SAW duduk kat sini, kan kita duduk pi. Kalau kita nak menghadap arah kiblat, kena pusing kat sana membelakangi Nabi. Kalau nak menghadap kat Nabi, kalau nak doa macam tu, jadi confused. Kita pun kadang doa angkat tangan tu, polis tu kata suruh dia doa tu. Ni kita kat tengok, oh dia tarik tangan kita apa semua. Dia kata doa kat sana bukan doa kat sini. Mari kita tengok Imam Malik jawab apa. Imam Malik menjawab kepada khalifah, mengapa engkau memalingkan wajah kamu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal baginda adalah wasilahmu dan wasilah nenek kamu, datuk kamu Nabi Adam alaihissalam kepada Allah. Menghadaplah kepada baginda dan mohonlah pertolongan dengannya, Allah akan memberikan pertolongan dalam apa yang engkau minta. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dalam surah Al-Baqarah ayat 37 mengenai tawassul Nabi Adam kepada Rasulullah SAW, fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim.
Kemudian Adam menerima beberapa kalimat daripada Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Sebenarnya tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi Adam ni manusia pertama yang diajak oleh Allah SWT agar taubatnya boleh diterima dengan bertawassul kepada Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada waktu tu baginda Nabi SAW belum wujud pun di dunia lagi ni, belum dilahirkan. Maka subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kisahnya satu hari Nabi Adam alaihissalam sallallahu alaihi wasallam Muhammad berdoa kepada Allah waktu dia telah melakukan kesilapan makan buah khuldi ni. Dia kata, ya Allah, wahai Tuhanku, demi kebenaran Muhammad, aku mohon keampunan daripadamu. Allah bertanya dalam keadaan Allah Maha mengetahui, macam mana engkau tahu tentang Muhammad walhal ia belum diciptakan? Macam mana kamu tahu? Allah tanya dalam keadaan Allah Maha mengetahui. Jangan kata apa Allah tanya, kan Allah tak tahu kot. Nak bagi ilmu ni kat kita. Maka tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka Nabi Adam menjawab, wahai Tuhanku, setelah engkau menciptakan aku dan meniupkan roh ke dalam jasadku, aku angkat kepalaku, kulihat pada tiang-tiang arash tertulis perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada dah di pintu-pintu arash, di tiang-tiang arash, tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, telah pun tercatat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka sejak itu, kata Nabi Adam AS, aku mengetahui bahawa di samping namamu selalu terdapat nama makhluk yang paling engkau cintai. Sudah pasti orang tu bukan orang calang-calang, sebab banding dia apa, pairing nama Allah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menegaskan, wahai Adam, engkau benar, dia memang makhluk yang paling aku cintai. Berdoalah kepadaku bihaqqihi, demi kebenarannya, pasti engkau akan aku ampuni. Kalau bukan kerana Muhammad, engkau tidak aku ciptakan. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Imam At-Tabarani dan Imam Al-Hakim radhiyallahu anhum. Tuan-tuan, saya cuma cukup hari ini. InsyaAllah pertemuan kita akan datang, kita akan masuk ayat yang berikutnya. Rabbana la taj'alna ma'al qaumidh zalimin. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama dengan orang-orang zalim. Surah Al-A'raf 47. Apa kisah dia? InsyaAllah tuan-tuan, yang ni lagi dahsyat tuan-tuan. Dia satu tempat dia panggil Al-A'raf, tembok di antara syurga dengan neraka. Itu kisah dia. Pertemuan kita akan datang, jangan ke mana-mana, teruskan menonton insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberkati oleh Allah SWT. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala amin sayyidina Muhammadin wa ala washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.